Saya tengok anak-anak muda diupah suruh cakap dalam TikTok. 22 bulan hancing. Otak kau. Datuk Seri Anwar, apa yang saya perasan dalam tiap kali ceramah you mesti akan gunakan perkataan-perkataan kesat. Tapi on our side, video-video kami anak-anak muda tak ada gunakan pun perkataan kesat macam tu. Yang orang curi bilion-bilion pun tak tahu. Belajar apa? Belajar apa di universiti? Kami pun tak mahu rasuah berleluasa dalam negara. Ingat kami nak ke? Kami pun tak nak. Kami anak muda pun tak nak kerajaan campur tangan dalam kes-kes mahkamah. Dan itu yang berlaku hari ini. Itu adalah pendirian kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Apa yang kami nampak, pimpinan kerajaan Pakatan Harapan pun ada yang terlibat kes rasuah, kes-kes mahkamah. Kamu belajar apa yang boleh izinkan rasuah dan penindasan kepada rakyat miskin? Siapa yang tindas rakyat miskin? Bukankah Pakatan Harapan dulu yang mansuhkan juga potong bantuan-bantuan rakyat miskin ni? Rakyat lagi susah waktu Pakatan Harapan memerintah dulu. Dahlah waktu tu ekonomi menguncuk. Rakyat pun susah nak cari rezeki. Lepas tu umum pula satu dunia yang negara kita banyak hutang 1 trilion. Negara nak bankrupt. Macam mana pelabur nak datang kalau negara kita nak bankrupt? Lepas tu ada pula menteri di Pakatan Harapan yang bocorkan tentang kelemahan pertahanan negara kita. Macam mana pelabur nak datang kalau negara kita lemah dari segi aset pertahanan? Macam mana dia orang nak berniaga? Dia orang nak buka bisnes, sasahlah bisnes lingkup. Lepas tu polisi-polisi pula, polisi yang tak mesra, tak friendly kepada investor. Bergaduh pula dengan China, bergaduh pula dengan India. Bila dah bergaduh, takkan dia orang nak datang, nak melabur dekat kita, nak bagi duit dekat kita. Lepas tu pula tukarkan sistem pencukaian negara kita daripada GST kepada SST yang menjadikan negara kita defisit dari segi pendapatan cukai. Padahal banyak negara-negara maju, dia orang dah tukarkan dah cukai dia orang kepada GST. Sebab apa? Sistem cukai GST adalah cukai yang paling efisien. Kita pula ke belakang menggunakan sistem cukai yang ketinggalan. Macam mana negara kita nak maju? Setu pula mereka batalkan projek-projek mega yang ada dekat Malaysia ni. Batalkan ECRL, nak batalkan HSR, kejap nak buat, kejap tak nak buat. Polisi yang begini buatkan para pelabur kita tak yakin. Boleh ke aku nak melabur dekat Malaysia ni? Polisinya kerap berubah dalam tempoh yang singkat. Sudahnya kita yang tertinggal ke belakang nak dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia dah ada HSR, Jakarta Bandung. Bayangkan, dulu dia orang di belakang kita. Sekarang dia orang dah lebih daripada kita. Lepas tu dia orang beri cadangan pula nak mansuhkan skim pencen kaki tangan kerajaan yang ada ni. Marahlah orang-orang kerajaan. Macam mana kebajikan untuk dia orang bila dia orang dapat pencen satu hari nanti? Pelbagai subsidi dan juga bantuan kepada rakyat dipotong. Subsidi baja padi, subsidi baja padi bukit, allowance kepada nelayan dipotong juga, allowance kepada siswa turut dipotong, insentif pengeluaran padi pun dipotong, bantuan musim terkujuh pun dipotong, bantuan sara hidup rakyat juga dipotong. Mereka kata mereka nak jaga kebajikan rakyat miskin. Tapi apa yang mereka buat? Semua bantuan dan subsidi kepada rakyat dipotong. Itu ke jaga kebajikan rakyat? Banyak lagi yang dimansuhkan. Antaranya perumahan prima juga dimansuhkan. Klinik rakyat satu Malaysia yang boleh bantu orang-orang luar bandar ni dapat akses kesihatan yang sepatutnya pun dah dimansuhkan ketika Pakatan Harapan memerintah. Itu banyak pula kes-kes mahkamah, kes-kes berprofil tinggi yang melibatkan ahli politik pimpinan kerajaan PH digugurkan macam tu je oleh peguam negara. Kerajaan campur tangan terhadap institusi kehakiman dalam negara. Institusi kehakiman negara kita telah dirobek waktu Pakatan Harapan memerintah. Mereka lantik pula ahli politik untuk menerajui Suruhanjaya SPRM. Wujudnya lantikan politik dalam institusi-institusi kerajaan yang tak sepatutnya mereka interfere seperti mana yang mereka janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan dulu. Lepas tu dijual pula aset-aset negara. Padahal aset-aset negara yang ada itu boleh menjana lebih banyak keuntungan lagi. Kenapa mereka jual? Sedangkan aset-aset itu boleh salurkan banyak lagi kewangan kepada negara kita. Lepas tu pula asyik salahkan Datuk Seri Najib. Najib salah. Brother, dia dah bercuti dah. Mereka tak boleh attack Ismail Sabri sebab apa? Sebab Ismail Sabri ni orangnya bersih. Ekonomi di bawah Ismail Sabri berjalan, berkembang dengan baik. Tak macam waktu Pakatan Harapan dulu. Tak macam waktu Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Sebab itu Datuk Seri Anwar, move on lah. Enough lah. Daripada saya kecil sampailah besar sekarang ni, asyik Datuk Seri Anwar dengan Tun Mahathir. Mereka dua orang ni je lah yang membentuk arena politik negara kita. Kami dah boring, dah bosan. We want new faces to lead the country. Bagi peluang pada orang lain untuk pacu negara kita. Enough lah. Cukuplah Anwar Ibrahim. Lihat. Dulu kita dah bagi dah mandat kepada Pakatan Harapan untuk pacu negara ni. Tapi apa yang mereka buat? Lebih banyak kemusnahan, lebih banyak kehancuran berbanding kelebihan seperti yang mereka janjikan ketika itu. Saya antara orang yang terkena dengan janji manifesto Pakatan Harapan. Apa yang rakyat dapat? Negara huru-hara, ekonomi merodom. Lepas tu pula banyak provokasi-provokasi yang boleh menghancurkan keharmonian perpaduan kaum di negara kita. Kami dah penat dengan Pakatan Harapan. Enough. Datuk Seri ingat anak muda ni macam saya suka akan rasuah.
Kami pun nak perubahan, kami pun nak reform dalam negara kita ni. Biarlah dalam semua parti ada anak-anak muda yang boleh sokong aspirasi apa yang setiap parti tu nak bawa. Saya cukup meraihkan, kita anak muda cukup meraihkan di mana anak-anak muda yang ada di pelbagai parti untuk reform parti itu, untuk rejuvenate the parti supaya ada pembaharuan dilakukan dalam setiap landscape politik dalam negara kita. Kepada anda semua yang dengar, Barisan Nasional hari ini bukan lagi seperti Barisan Nasional yang dulu. Kami bawa gelombang baru dalam Barisan Nasional hari ini yang menolak segala rasuah, menolak segala salah laku kes mahkamah, dan kita nak bawa perubahan dalam pentadbiran dan juga ekonomi negara kita ke arah yang lebih baik.